Boleh. Mulai. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera dan selamat berpuasa jugalah saya ucapkan kepada guru-guru yang beragama Islam ke bengkel kita pada hari ini. Okey, seperti mana cikgu sedia maklum, sesi motivasi kepada guru-guru ini kita dah biasa anjurkan pada setiap tahun. Cuma kali ini berbeza sedikitlah di mana sesi kita buat ni secara atas talian. Okay, sesi ni kita buat pun memandangkan situasi PKP sekarang yang telah berkuat kuasa daripada 18 Mac hingga 12 Mei ini, dan pelaksanaan program online ni juga disarankan oleh pihak JPN lah untuk kita laksanakan. So, untuk makluman juga, sesi hari ini akan dikendalikan oleh pakar motivasi. Wah, apa ada earphone? No, ni earphone yang ni tak boleh cocok Cikgu, mute-kan. Okey, sesi kita hari ini akan dikendalikan oleh pakar motivasi yang terkenal lah di kalangan guru-guru, iaitu Encik Osman bin Affan. Okay, untuk makluman juga, kursus ni akan berlangsung selama 2 hari, iaitu pada hari ini dan esok pada masa yang sama jugalah, pukul 11 dan 12. Mana yang surat yang kami inform kepada guru-guru semua. Okey, tanpa kita membuang masa, sebelum kita bermula dengan sesi ni, saya ingin menjemput Encik Syafiq bin Miskun, Eksekutif Yayasan Johor Corporation untuk membacakan doa. Silakan Encik Syafiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada cikgu-cikgu. Okay, saya Muhammad Syafiq Miskun. Kita akan sama-sama membaca doa lah. Okay. Al-Jalimi wa ashabil kiramil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Ya Allah, Ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, jadikanlah permulaan hari ini dengan penuh kebaikan dan rahmat, pertengahannya membawa kejayaan dan pengakhirannya suatu keberuntungan dan keberkatan. Ya Allah, wahai Tuhan yang Maha Kaya, sesungguhnya kami amat bersyukur di atas segala nikmat yang telah Dikau kurniakan kepada kami. Justru itu ya Allah, kami memohon kepadamu agar dengan anugerah nikmat yang Dikau kurniakan kepada kami akan mendekatkan diri kami kepadamu dan tidak dilalaikan dengan nikmat-nikmat tersebut. Ya Allah, wahai Tuhan kami, permudahkanlah segala perancangan Johor Corporation dan syarikat dalam kumpulan untuk memperjuangkan ekonomi ummah, meneruskan legasi membina dan membela, menyumbang dan menambah nilai kepada masyarakat, berkongsi manfaat kepada komuniti setempat dan terus meningkatkan persaingan ekonomi dengan pembukaan peluang kerjaya, membela nasib dan dapat membantu lebih ramai lagi pada mereka yang memerlukan. Jadikanlah jua ya Allah setiap usaha kami ini dapat memberi manfaat terbaik kepada masyarakat dan memberi nilai tambah kepada Johor Corporation dan syarikat dalam kumpulan. Ya Allah, Ya Ghafur, Ya Halim, kurniakan kepada kami keberkatan dan semangat kerjasama yang tinggi sebagai satu pasukan berganding bahu bersama Kementerian Pendidikan, Jabatan Pendidikan, guru-guru, ibu bapa dan para pelajar serta agensi berkaitan menuju ke arah cita-cita dan matlamat yang sama. Jadikanlah perjuangan ini sebagai sesuatu yang dapat menjana manfaat, tercapai objektif dan matlamatnya. Dengan pertolongan-Mu jua ya Allah, kami memohon segala pertolongan dan pengharapan. Ya Allah, Ya Ghani, Ya Halim, peliharakanlah apa kiranya akan negeri dan negara kami daripada segala mara bahaya dan bala bencana, serta terhindar daripada masalah gejala sosial. Jauhkanlah kami sekalian daripada segala ancaman dan pengkhianatan.
Kukuhkanlah perpaduan di antara kami agar kami dapat menjalani kehidupan dengan tenang dan harmoni, menjalin ukhuwah sesama masyarakat, memakmur bumi dengan penuh berkat. Hanya kepadamu jua, ya Allah, kami memohon pertolongan dan hanya kepadamu jua kami bertawakal di atas segala usaha yang kami jalankan. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, saat kami mengangkat tangan memohon pertolongan dan perlindungan daripadamu. Selamatkanlah kami daripada virus COVID-19 ini. Engkau angkatlah virus ini. Engkau hapuskan dan lenyapkanlah virus ini. Lindungilah kami, sekeluarga kami, saudara kami, negara kami dan seluruh dunia dari virus ini. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, Engkau berilah kekuatan, kecekalan dan kesabaran kepada kami untuk menghadapi dugaanmu yang berat ini. Engkau tiupkanlah ketenangan dalam jiwa kami. Sesungguhnya setiap dugaan yang Engkau turunkan kepada kami, ya Allah, tiadalah ia melainkan untuk meningkatkan ketakwaan dan keimanan kami kepadamu. Ya Allah, ya Rahman, ya Syafi, Engkau berilah kesembuhan kepada saudara-saudara kami yang dijangkiti wabak coronavirus, walau di mana sahaja mereka berada. Sesungguhnya tiada penyakit yang tidak dapat Engkau sembuhkan, ya Allah. Engkau berilah kekuatan dan kesabaran kepada barisan hadapan yang sedang berjuang merawat pesakit-pesakit dan memerangi virus ini. Tiada mara bahaya yang tidak dapat Engkau jauhinya dari kami, ya Allah. Kami bermohon kepadamu, ya Allah, lindungilah kami, selamatkanlah kami, sejahterakanlah hidup kami. Dengan nama Allah yang tidak memberikan mudarat sesuatu di bumi atau di langit, dan Dia Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad nabiyil amin wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, terima kasih diucapkan kepada Encik Syafi. Okey, tanpa membuang masa, kita teruskan sesi kita pada pagi ini dengan menjemput Encik Osman bin Affan untuk menyampaikan motivasinya. Dipersilakan Encik Osman. Encik Osman. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Encik Osman, suara slow, tak dengar sangat. Suara slow, tak dengar sangat. Okey, dengar sikit tak? Dengar Cik Osman, dengar. Alhamdulillah. Pada cikgu-cikgu yang saya hormati sekalian, sesi kita dalam bentuk online ini, selalunya dia ada cabaran sikit cabaran dari sudut pada 100 orang buka mikrofon tu, dia akan terganggu semua sekali lah. Jadi langkah pertama saya cadangkan dengan bawah tu ada gambar mikrofon tu kan. Dia kena klik mute dulu. Jadi ada gangguan Katakan kalau setengah saya terangkan nanti ada yang tak dengar suara tu. Sekarang ni ada yang tengah buka mikrofon, jadi dia dengar balik suara saya. Dia boleh mute Baik. Itu tuan-puan, kepada guru-guru yang belum kenal saya lagi setakat ni, nama saya Osman Affan. Sekarang ni saya berpusat di Kuala Lumpur, dan dengan Johor Corporation ni setakat ni saya rasa dah lama lah. Sejak tahun 2008-2009 dulu pernah buat program. Saya adalah penulis buku untuk teknik belajar Smart Study. Ini adalah e-book yang boleh dimak turun secara percuma dalam web. Dan ini pula adalah buku-buku yang ada dekat kedai-kedai buku. Dan setakat ni, fokus saya lebih kepada teknik belajar berkesan, terutamanya tentang teknik memori. Saya diberitahu, peserta kita hari ini adalah guru-guru yang mengajar pelajar tahun 6 kan? Subjek sains, matematik, bahasa Melayu semua tu. Jadi, banyak teknik memori yang saya ajarkan ni, boleh digunakan untuk subjek sains terutamanya. Dan tuan-tuan puan, guru-guru sekalian, ini adalah buku yang saya tulis untuk guru-guru di seluruh Malaysia. Ini bukunya, Okey, ini bukunya. Tajuknya Teknik Memori Smart Study. Saya terangkan bagaimanakah cara untuk kita ajar kepada pelajar-pelajar cara mudah untuk ingat apa yang belajar dalam kelas. Pelajar tahun 6 pernah tak hadapi masalah ni? Kita ajar hari ini, esok lusa dia dah lupa dah. Dan bila dia lupa, apa kita punya respon? Marah ke, seronok ke kan? Jadi saya terangkan dalam buku ni, pelajar-pelajar kalau mudah lupa, itu perkara biasa saja.
Jangan kata pelajar, cikgu-cikgu pun mudah lupa juga kan. Jadi kita kena belajar teknik memori sebenarnya. Hari ini dengan esok, insyaAllah saya akan ceritakan sedikit tentang teknik memori yang kita boleh ajar kepada anak-anak murid. Bukan anak murid saja, anak-anak kita kat rumah pun boleh juga. Jadi tuan-puan, sekarang ni disebabkan pelajar apa kata pengaruh gadget semua tu kan, buku pelajar-pelajar dah jarang beli sebenarnya. Jadi saya tengok sekarang ni pengusaha buku, penerbit buku, mereka cuba olahkan saya punya bahan-bahan teknik belajar ni dalam bentuk komik. Dan mereka tengok pelajar-pelajar lebih suka beli komik. Mereka baca komik ni, baca cerita, tapi dalam komik ni ada terangkan tentang teknik memori. Ini komik yang pertama, keluar lebih kurang 2 tahun lepas. Ini yang kedua. Dan terbaru pula, teknik memori yang saya ajar, dia pada bentuk komik begini pula. Dan setakat ni, tuan-tuan, mungkin ada yang pernah terbaca saya punya tips yang saya letakkan dekat Facebook. Saya kongsikan secara percuma. Ini antaranya. 7 betul pandai bahasa Inggeris, matematik nak belajar macam mana semua tu kan. Ini dalam bentuk e-book. E-book ni saya buat dalam masa PKP ni lah. Ada banyak masa free selalu saya banyak travel saja. Jadi bila terperuk kat rumah ni, saya ada banyak masa, saya tulis e-book ni, saya terangkan kepada ibu bapa dan guru macam mana cara nak test anak murid kita, CV dia level mana. Saya bagi satu ujian ni, namanya ujian diagnostik. Dengan ujian ni, saya beri 100 soalan, pelajar-pelajar kena jawab dalam masa 4 minit sahaja. Dan biasanya dalam masa 4 minit, kalau mereka boleh habiskan semua 100 soalan, mereka baru level C untuk matematik. Dan saya tengok setakat ni, ikut saya punya pemerhatian, pelajar-pelajar yang skor A, UPSR selalunya, mereka boleh jawab soalan ni dalam masa 2 minit sahaja. Ini contoh saya buat kawan-kawan, dulu sekalian. Okey, dan juga setakat ni, ini adalah e-book yang saya tulis masa PKP ni juga, dan saya benarkan untuk orang download percuma sahaja. Boleh pergi kat laman web saya, osmanafan.com, boleh download percuma e-book ni tentang teknik memori. Dan ini yang saya baru keluarkan 2 minggu lepas. Ini modul sebenarnya. Saya berikan kepada ibu bapa dan guru, kalau siapa nak beli benda ni, cara nak ajar anak-anak kat rumah macam mana sepanjang PKP ni untuk teknik memori. Dan bagi anak-anak lebih mudah ingat. Dan hari ini dengan esok insya-Allah saya akan masukkan sedikit isi kandungan e-book ni. Dan tuan-tuan, sebelum ni untuk sebab kita ada kaitan dengan tuition juga, ini adalah buku yang saya tulis pada tahun 2009 dulu. Tajuknya buat duit dengan tuition. Saya ceritakan tentang guru-guru yang mengajar di sekolah ataupun yang orang biasa yang kerja dengan jabatan kerajaan ke swasta ke, macam mana cara nak mengajar tuition. Dan sekarang saya dah update dah buku ni dalam bentuk begini pula. Buat tuition secara online pula sekarang ni kan. Okey. So, saya skip bahagian ni, jadi sekalian. Oh, lupa nak bagi tahu. Sepanjang PKP ni, disebabkan kami tak boleh nak keluar, nak bagi ceramah tak boleh semua tu. Jadi ada ibu bapa yang minta saya ajar secara online. Jadi saya buka peluang untuk ibu bapa dan juga anak-anak. Saya buka kelas sains UPSR untuk pelajar tahun 6 seminggu sekali, dan saya terangkan macam mana cara nak gunakan teknik memori untuk hafal apa mereka belajar dalam subjek sains. Bukan itu saja, saya berikan nota semua itulah kan. Dan juga saya juga buka kelas untuk matematik UPSR. Saya bermula tuan-tuan tahun 2004 sampai 2010 dulu, saya buka pusat tuition, namanya pusat tuition Smart Study. Dekat situ apa yang saya buat, saya ajar sendiri 2 subjek, sains dengan matematik, dan saya ajar juga teknik memori untuk pelajar-pelajar semua. Okey, so fokus kita hari ini tuan-tuan saya skip bagian ni. Untuk kita hari ini, fokusnya adalah tentang satu benda ni ini soalan dia tuan-tuan. Sebagai guru tuan-tuan, guru yang mengajar tuition ke, yang mengajar sekolah ke, perlu tak belajar tentang sales dan juga marketing? Itu soalan dia. Perlu ke tidak? Baik. Dan sebenarnya, bila ramai yang tanya saya, macam mana saya kembangkan jenama Smart Study, sebenarnya ia berasal daripada teknik marketing, sales dengan marketing. Dan ini adalah guru saya, tuan-tuan. Guru saya ni, namanya Irfan Khairi. Siapa pernah dengar nama dia? Dia terkenal sebab jadi jutawan pada usia yang sangat muda, pada usia 25 tahun, dan jutawan internet. Irfan Khairi ni sebenarnya, tuan-tuan, ada gangguan bunyi. Irfan Khairi ni, tuan-tuan, adalah kawan serumah saya sebelum pergi ke sambung belajar ke England dulu. Irfan Khairi ni, kelebihan dia, pada usia 25 tahun, kami semua baru habis belajar, baru setahun nak bekerja kan. Dia sudah bergelar jutawan. Dan apa dia buat? Dia buat perniagaan melalui internet. Dan dia buat buku dia ajar semua tu. Dan daripada Irfan Khairi ni saya belajar, sebagai seorang guru kan sebenarnya, kita kena tahu juga tentang ilmu marketing dan juga sale. Sebab apa? Kita depan pelajar,
kita sedang menjual ilmu kepada pelajar-pelajar kan, menjual idea kepada pelajar supaya mereka tertarik dengan apa yang kita sampaikan tu. Jadi daripada Irfan Khairi tuan-puan, banyak soalan saya dapat, orang tanya pasal dia. Orang tanya saya, Irfan Khairi ni macam mana dia jadi berjaya pada usia sangat muda. Umur 25 tahun sudah jadi seorang jutawan. Jadi ini rahsianya tuan-puan. Biasa tanya dia kata, rupa-rupanya Irfan Khairi, dia kata, masa umur dia 18 tahun, dia ambil sekeping kertas, dia tulis atas kertas tu, aku nak jadi jutawan sebelum usia 30 tahun. Dia tulis atas kertas, dan kertas ni pula dia kata, dia koyakkan, disimpan dalam wallet dia, beg duit dia. Setiap kali dia buka beg duit, dia kata dia akan baca dulu benda tu. Mula-mula dia kata, dia baca, dia rasa macam tak logik. Tak logik yang benda tu kan, 25 tahun nak jadi jutawan. Tapi 2-3 bulan dia baca, dia dapat rasakan bahawa benda tu boleh jadi kenyataan. Jadi tuan-puan, itulah kisahnya. Jadi Irfan Khairi ni, bila tahu saya buat program dengan pelajar, dia minta saya ajar kepada pelajar tentang konsep ni. Right? Konsep Irfan Khairi ni. Dia kata begini, dia kata perasan tak, orang-orang berjaya selalunya, mereka gunakan konsep yang sama. Orang berjaya kaya ke, berjaya dari segi pendidikan ke, ini konsepnya dia kata. Irfan Khairi tadi, dia tuliskan matlamat dia pada usia 18 tahun. Dia nak capai cita-cita tu, dia target nak capai sebelum usia 30 tahun. Pada usia berapa tahun dia capai dia, cikgu? Agak-agak. Yang saya sebut tadi. Dia capai pada usia 25 tahun. Jadi dia ambil masa lebih kurang 7 tahun cikgu untuk capai matlamat dia. Jadi apa saya belajar di sini, Irfan Khairi ajar saya, dengan pelajar-pelajar, saya ajarkan kepada mereka untuk lihat sekurang-kurangnya 10 tahun ke depan. Apa nak capai 10 tahun ke datang. Okey, itu pelajar. Cikgu-cikgu sama juga. Cikgu, ini sensitif sikit. Tahun ni umur berapa cikgu? Tahun ni. Katalah umur tahun ni 40 katakan 40. 10 tahun akan datang, umur 50 tahun nanti, apa kita nak capai cikgu? Sebagai contoh, apa nak beli? Apa nak buat? Dekat mana kita ada masa tu? Duit dalam bank ada berapa agaknya? Rumah berapa biji contohnya. Ini benda yang kita nampak lah. Dari segi ilmu kita macam mana pula? Pangkat kita macam mana? Bila letakkan matlamat 10 tahun akan datang, kita usahakan sekarang, selalunya, Irfan Khairi beritahu, tak sampai 10 tahun, kita dah capai. Sebagai contoh, dia kata, dah dengar tak nama Arnold Schwarzenegger? Yang pelakon filem. Arnold ni, tuan-tuan dan puan, cita-cita dia nak jadi jutawan, bukan jadi jutawan. Cita-cita dia nak jadi the best built man in the world. Nak menang pertandingan bina badan dunia. Dia tuliskan matlamat dia di atas kertas pada usia 16 tahun. Dicapai pada usia 22 tahun. Jadi masa lebih kurang 8 tahun di situ. Jadi tuan-tuan, ajar pada diri kita sendiri dengan anak-anak, kalau nak berjaya, cuba tengok sekurang-kurangnya 10 tahun ke depan. Apa kita nak 10 tahun depan? Dan usahakan pada sekarang. Supaya kita dapat capai yang 10 tahun tu. Satu berita buruk. Yang Irfan Khairi ni 18 tahun kan? Dia nak capai kan? Yang Arnold ni 16 tahun. Kita dah lebih 20 tahun ni. Sempat lagi tak agaknya? Jawapannya sempat tuan-tuan. Kalau pernah dengar nama Colonel Harlan Sanders, pakcik KFC tu kan? Dia mula-mula usahakan KFC dia pada usia lebih kurang 65 tahun. Masa dia berhenti daripada Navy kan? Bersara daripada tentera laut tu. Dia berjaya capai cita-cita dia jual franchise KFC ni pada usia lebih kurang 72 tahun. Jadi masa lebih kurang 7 tahun juga. Jadi ini asalnya tuan-puan. Dengan pelajar, kadang-kadang dia rasa tak bersemangat sebab dia fikir, dia tengok yang sekarang ni je. Keluarga dia susah ke, dia belajar tak pandai ke. Kalau dia tengok ke depan, dia fikirkan apa dia nak dan dia usahakan sekarang, selalunya dia akan capai dengan lebih cepat. Jadi ini asal yang pertama tuan-puan. Kalau nak berjaya, fokus kepada apa yang kita nak. Dan insyaAllah kita akan pergi ke arah tu. Jadi tuan-puan, saya skip bagian ni. Satu dilema saya hari ni tuan-puan. Program kita hari ni 1 jam, esok 1 jam. Biasa saya kalau dengan guru, program-program selama 1 hari 2 hari tau. Jadi ada banyak modul dia. Saya macam pening sikit hari ni. Yang mana kita nak fokuskan kan? Jadi untuk hari ni, saya fikir yang patut kita fokuskan adalah, yang saya skip ni. Ini dia tuan-puan. Ini dia. Ini adalah program yang saya buat dengan guru-guru dan juga certified tutor seluruh Malaysia. Orang yang jadi home tutor semua tu kan. Ada 3 bahagian. Kita ada teaching skill, kita ada study skill dan juga kita ada integrity. Okey. Antara 3 ni tuan-puan, jika diberi pilihan, yang mana kita nak belajar agaknya? Teaching skill ke, study skill ke, integrity? Integrity ni kita punya integrity kan dalam bahasa Melayu juga kan. Saya buat program dengan guru-guru tuition. Kebanyakan mereka tanya tentang, mereka berminat tentang study skill. Teaching skill dah pandai dia kata. Tapi saya rasa sama lah juga cikgu-cikgu pun teaching skill rasa dah hebat tu Untuk teaching skill ni sebenarnya, di bawah ni, kita ada beberapa topik. Dia ada rancangan pengajar, etika guru dan juga strategi. Hari ni saya nak terangkan sikit tentang strategi pengajar.
Ini pengambil speaker kat atas. Kita ada inner motivation, memory skill dan juga strategi masa. Integrity ni pula berkenaan dengan kita punya timbang berat apa yang kita jual tu kan. Okey, sekarang cikgu, untuk rancangan mengajar ni saya akan skip saja sebab saya rasa semua cikgu dah tahu dah tentang benda ni. Kita tengok tentang etika guru sikit cikgu. Alright. Ini adalah satu teknik, satu program yang saya buat dengan guru-guru di seluruh Malaysia. Ada satu aktiviti namanya Boomerang of Life. Saya minta guru-guru untuk bina boomerang menggunakan spring getah A40. Getah A40, contohnya getah A4 begini. Getah A4 ni, dia ambil, dia kena buat boomerang. Dan bila dia baling boomerang ni, boomerang tu akan datang balik kat dia. Setakat ni saya buat, tak pernah ada guru yang berjaya lah. Tapi ada caranya. Dan bila saya ajar tu semua, terdapat beberapa pengajaran ni. Ini contoh pengajarannya, saya letak kat sini. Pengajarannya, dia berkait dengan konsep mengajar ataupun prinsip mengajar smart study. Kebanyakan guru yang berjaya, saya dapat lihat, mereka ada 3 benda yang mereka pegang. Yang pertama, mereka faham bahawa kebolehan anak murid dengan kita berbeza. Okey, kenapa penting? The Bluetooth device is ready to pair. Kenapa penting faham benda ni? Guru-guru biasanya, bila kita ajak anak murid ataupun ajak anak kat rumah, kita cepat rasa marah apabila kita rasa benda tu senang. Anak murid tak faham. Kita rasa marah juga. Saya sama juga. Bila saya ajak anak saya kat rumah sepanjang PKP ni, benda senang je saya ajar kat dia, kita dapat tangkap, kita rasa macam nak marah kan. Sebab benda tu senang je. Kita terlupa rupa-rupanya, kebolehan mereka dengan kita sangat berbeza. Kita zaman budak-budak dulu pun mungkin rasa susah juga kan. Jadi, bila kita faham tentang konsep ni, bila kita ajar anak murid tak faham, kita rasa kurang sikit rasa nak marah. Satu contoh lagi masa saya sekolah menengah, ada seorang cikgu saya ni, dia ni pakar matematik. Dia ada master dalam matematik. Bila dia ajar kami matematik, matematik moden, kami tak faham, dia rasa nak marah. Dia kata benda senang macam ni pun tak dapat. Awak ni otak lembab dia kata kan. Dia apa terkeluar cakap macam tu dah. Sebenarnya yang kami perasan, sebabkan level dia tinggi sangat, ajar kami yang rendah ni, dia rasa benda yang dia ajar tu senang sahaja. Padahal bagi kami, sangat-sangat susah. Pening kepala, rasa tension ni kan. Jadi cikgu, prinsip pengajar pertama, kebolehan anak murid dengan kita sangat beza Hari ini, kat rumah, kalau kita ajar anak kita kat rumah, bila anak tak faham, kita kena ingat konsep ni. Berbeza. Jadi kurang sikit marah. Yang kedua, dia punya prinsipnya ialah jika anak murid tidak faham, jangan pandang itu sebagai kelemahan mereka. Anggap cara kita mengajar masih tidak sempurna. Okey, maksudnya begini je. Kita ajar anak murid tak faham, kita jangan buat andaian bahawa anak murid ni lemah juga. Anak murid memang ramai yang lemah kan. Kalau kita gunakan andaian semua anak murid lemah, senang kerja kita dah. Kita mengajar anak murid tak dapat, kita kata anak murid lemah, bukan kita yang salah benda ni sangat penting untuk guru-guru yang mengajar tuition utamanya. Sebab apa? Dulu saya ada pusat tuition, ada guru yang suka komplain pasal anak murid. Dia kata, alah kelas ni dia punya budak-budak dia lembab sikit lah, dia kata susah nak bagi faham. Bila dia komplain pasal anak murid, dia terlupa nak komplain pasal diri dia. Dia tak ubah diri dia juga Yang kedua ni ada kaitan dengan yang ketiga. Yang ketiga juga, prinsip sentiasa ubah cara kita mengajar sehingga bertemu cara yang lebih berkesan. The Bluetooth device is connected successfully. Okey, maksudnya begini kita ajar anak murid, kita ajar tak dapat, kita kena ubah cara kita mengajar je supaya kita akan terjumpa cara yang lebih berkesan. Saya bagi contoh, isteri saya, dia cuba ajar anak saya pecahan 1/2, 1/4, suku dengan setengah tu kan. Masa tu anak saya dah ajar 3, dah ajar 4 lebih kurang Isteri saya dah ajar lebih kurang setengah jam, 1 jam. Dan saya perasan isteri saya, suara dia makin kuat. Makin kuat, tension kan. Makin tinggi pitching dia tu kan. Dan bila saya tengok begitu, saya minta tukar tempat. Dia ke tepi, saya pula mengajar. Dan bila saya mengajar, saya tengok anak saya, dia masih tak faham konsep kenapa 1/2 sama dengan 2/4. Kenapa 4/4 sama dengan 1, dia tak faham. Jadi apa saya buat, saya tengok, saya pergi ke dapur, kebetulan ada apple kat dapur. Saya ambil apple, saya potong-potong dia, saya tunjukkan dia. 1 macam mana, setengah macam mana. Bila saya ubah cara mengajar tu, lebih kurang 7 minit je. Anak saya terus faham. Dan bila dia faham, semua soalan dia boleh buat. Okey, di sini pengajarannya juga. Pengajarannya bukan bermaksud saya lebih pandai pada isteri saya. Maksudnya ialah, bila isteri dah ajar satu cara tak dapat, saya ubah cara yang lain, lebih mudah anak saya faham. Jadi, bila kita ajar anak murid, ajar-ajar tak dapat, kita kena ubah cara kita mengajar. Kita kena fikirkan dengan lebih kreatif. Macam mana nak ubah? Dan berita baiknya pula, siapa yang berjaya ubah, dia ajar anak murid dia tak dapat, dia ubah cara lain, berjaya,
dia akan jadi sumber rujukan cikgu. Dia akan jadi pakar dalam Malaysia ni kan. Nak ajar anak murid sini tak faham macam mana, tanya cikgu ni. Dia tahu cara nak buat macam mana. Jadi ini dia punya kelebihan cikgu 3 prinsip ni. Okey. So ini tentang strategi pula cikgu. Saya percaya depan saya ni ada guru-guru yang ada pen dan pensel kan kat depan kan, ataupun pen dan kertas ke. Okey. Satu soalan cikgu tentang strategi mengajar ni. Siapa depan saya ni yang boleh bagi tahu saya apakah maksud strategi? Siapa tahu? Apakah maksud strategi? Strategi itu apa? Okey, kalau siapa ada kertas, cikgu cuba tuliskan kata-kata masing-masing cikgu. Apakah maksud strategi? Siapa dapat hadiah? Perancangan. Perancangan. Perancangan boleh terima, yes. Apa lagi? Siapa nak jawab boleh tekan unmute Lepas jawab. Teknik. Teknik, yes. Lagi? Kaedah, yes. Lagi? cara. Alright. Cikgu, berita baiknya yang semua sebut tu ada kena sikit-sikit. Berita buruknya semua tak betul. Yes. Strategi adalah perkataan yang paling ramai orang confuse cikgu. Right? Saya bagi contoh Bagi contoh. Coach bola. Coach bola sekolah ni. Ini strategi dia. Dia kata, strategi kami pada musim ini ialah untuk menang semua perlawanan di peringkat kumpulan dan berjaya masuk sekurang-kurangnya ke final. Adakah ini strategi? Strategi ke tak ni? Saya percaya ramai kata bukan strategi kan. Ada kata ini matlamat. Okey, contoh lagi. Cikgu. Percaturan. Percaturan. Mungkin juga Cikgu tuition. Ini strategi dia. Dia kata strateginya ialah untuk pastikan anak murid saya betul-betul faham apa yang saya ajar dan pastikan mereka skor A dalam setiap peperiksaan. Soalan saya, adakah ini strategi? Jawapannya? Ya, strategi. Strategi Cikgu, jawapannya tidak cikgu. Ini bukan strategi. Ini tidak. Dia punya matlamat target dia kan? Yes. Okey, sekarang ini masuk strategi cikgu. Ini masuk yang betul-betul tepat sekali diberikan oleh pakar profesor dalam bidang strategi ni. Dia kata strategi set of coordinated creative sustainable action designed to overcome one or more challenges that create value. Okey, jangan risau pasal benda ni cikgu. Soalan saya, dalam definisi ni ada 3 kata kunci cikgu. 3 kata kunci yang menunjukkan tentang strategi. Apakah kata kunci tersebut? Sebagai yang pertama dulu. Yang pertama ni, plan. Itu nombor 1. Ada lagi 2 cikgu. Apa kata kunci kat situ? Siapa tahu? Siapa boleh teka? 1 plan. Apa lagi ni? Create value. Value betul. Yang ketiga. Yang kedua. Challenges. Exactly. Tepat sekali. Yang kedua challenges, yang ketiga value. Jadi, siapa nak cerita pasal strategi, dia kena ada 3 benda. 3 benda ni adalah plan, challenges dengan value. Okey, sekarang saya hasilkan dia yang mudah kita tengok. Okey, 3 benda ni kita ada value, challenges dengan plan. Contohnya, value kita nak capai adalah kita nak pencapaian anak murid kita meningkat. Dia minat belajar kalau boleh. Dia mudah faham, dia boleh skor A. Ini yang kita nak capai. Tapi masalahnya ialah, challengesnya ialah masa terhad. Pelajar kita lemah. Ada pula dia benci subjek. Malah belajar, benci cikgu pun ada juga kan. Itu masalahnya. Jadi sekarang ni, strategi adalah, saya ulang balik strategi adalah rancangan untuk mengatasi masalah ini, challenges ni, bagi mencapai value ni. Okey, bermaksud, disebut pasal strategi, dia kena ada rancangan, siapa sebut rancangan ni betul rancangan untuk mengatasi masalah bagi mencapai sesuatu. Sebagai contoh lagi juga. Orang berperang, value dia nak capai apa? Mungkin dia nak menang kan? Lepas tu dia nak bunuh musuh, dia nak tawan kota. Apa challenges dia? Orang nak berperang ni. Apakah challenges? Apakah cabaran-cabaran dia? Mungkin apa ni? Peralatan peperangan. Ya, exactly, betul. Senjata tak cukup contohnya kan. Tentera lemah fizikal latih. Strategi adalah rancangan untuk mengatasi masalah ini bagi mencapai value ini. Right? Okey, sekarang mari kita tengok belajar pula juga. Right? Masih belajar. 3 langkah menentukan strategi ni, value-nya kita nak anak murid kita faham, kuasai dan juga skor kan. Apakah challenges-nya? Mungkin dia tak boleh fokus, dia tak nampak, tak terlatih semua tu. Jadi apakah rancangan kita? Alright, sekarang cikgu cuba fikirkan anak murid masing-masing. Anak murid kita masing-masing tahun ni majoriti ajar UPSR kan. Berapa A nak dapat agaknya dalam kelas kita? Okay, mungkin nak dapat A punya value kan.
apakah cabaran dia, cikgu? Jadi ada cabaran, anak murid malas ke, tak datang sekolah ke, lemah asas ke kan. Jadi apa cikgu untuk atasi masalah tu? Rancangan itu yang dinamakan sebagai strategi, cikgu. Baik, so itu konsepnya. Okey, dalam strategi ni pula, cikgu, ada satu konsep yang saya nak terangkan. Ini saya skip ni untuk semua tadi ni. Okey, untuk strategi ni ada satu konsep yang penting saya nak kongsikan hari ni. Itu dinamakan sebagai purposeful training, cikgu. Okey, siapa yang ada kertas boleh tuliskan, cikgu. Cuba tuliskan purposeful training. Ini sangat penting. Macam mana kita nak atur strategi untuk ajar anak murid kita menggunakan konsep ni. Okey, konsep purposeful training ni saya baca daripada seorang pemain pingpong ni. Namanya Matthew Syed daripada England. Dia ni 90-an punya pemain teknik pingpong ni. Yang menariknya di cerita dalam buku dia kata begini. Dia berlatih bertahun-tahun dengan tim dia untuk tim England untuk main pingpong. Tiba-tiba dia kata tak hebat sangatlah. Dekat dalam dunia pingpong daripada England ni tak kuat sangat. Tiba-tiba satu hari England dia upah seorang jurulatih daripada China. Right? Ini cara lama mereka berlatih. Dia kata mereka cuma main sparring ni kan. Lawan berdua macam ni. Tetapi bila mereka ambil jurulatih daripada China ni, ini adalah bekas juara dunia yang Mr. Chen ni bila dia berlatih, dia ajar dia punya peserta dengan cara yang sangat berbeza. Ini cara dia ajar. Dia letakkan dia punya peserta kat ujung ni, dekat ujung sini, dan dia duduk dekat ujung sini, dia cuma bagi bola sebanyak mungkin. Kalau perasan dekat tepi dia ada satu bakul ni penuh dengan bola pingpong tu kan. Dia asyik serve je bola tu, dan orang kat sebelah ujung ni yang tengah praktis, asyik kena balas balik je bola tu. Right? Sebagai contoh je, Go. Ini contoh latihan dia. Dekat depan ni ada penuh dengan bola pingpong ni kan. Jadi cikgu, dia punya pengajaran begini kat sini. Tujuan dia ajar begini supaya bila pemain tu dia lemah backhand contohnya. Jadi yang jurulatih ni akan bagi bola backhand sebanyak yang mungkin supaya dia akan praktis sebanyak mungkin benda yang dia lemah tu. Sama juga, dan mereka ajarkan benda ni bukan untuk orang dewasa saja. Budak-budak mereka ajar benda ni sama juga ini tokoh yang terkenal sekarang ni, pemain pingpong daripada China. Budak lagi kan. Ini latihan dia. Jangan saya berlatih dulu. Okey. Jadi cikgu, ini dia punya pengajaran cikgu. Daripada Matthew Syed tadi dia cerita, bila jurulatih tu ajar dia duduk kat satu ni, dia pegang bola pingpong banyak-banyak, dia asyik serve dengan cara yang sama, dia akan dapat lihat dia punya pemain tu kelemahan dia kat mana. Dan bila dia nampak satu kelemahan tu, dia akan bagi benda yang sama saja sampai dia betul-betul hebat. Kalau siapa pernah tengok tenis cikgu, pemain tenis ni, dia serve bola ni cikgu, kelajuan dia 263 km sejam tu, kelajuan dia. Kita baru tengok, kalau kita orang biasa, kita tengok dia angkat tangan, bola dah sampai kat kita dah. Sangat laju Dan biasanya kita tak boleh nak angkat, tak boleh nak serve bola tu kan. Tapi macam mana pakar yang pemain-pemain tenis dunia, dia boleh jawab balik, dia boleh balas balik. Sebabnya adalah, mereka dah biasa main, dia dah tengok, orang tu angkat tangan sahaja, jadi dia boleh agak dah, bola tu akan sampai kat mana. Ini sebagai latihan Satu contoh lagi, pernah tengok tak benda ni, X-ray ni kan. Kita orang biasa, kita tengok, nampak apa-apa tak kan ni? Apa penyakit ke, apa masalah ke? Tak faham apa-apa dah. Tapi kenapa pakar X-ray dia boleh tahu benda ni? Sebabnya adalah dia dah tengok banyak kali, jadi dia dah tengok dah perbezaan antara banyak-banyak X-ray tu. Jadi dia tengok sekali saja, dia terus tahu dekat mana yang silapnya. Okey, sekarang mari kita tengok apakah pengajarannya kepada kita sebagai seorang guru. Ini pengajarannya tu. Pengajarannya ialah kita kalau pelajar ada masalah, kita kena fokus pada masalah yang spesifik ni tu. Contohnya, anak murid kita lemah matematik.
Ini masalah yang tidak khusus. Dia umum saja. Apa nak buat? Kita kena fikirkan, mungkin dia lemah bukan matematik saja, dia lemah topik asas. Oh, lemah matematik sebab topik asas. Topik asas tak cukup juga, pergi spesifik lagi. Bukan topik asas saja, mereka lemah sifir contohnya. Tapi sifir pun tak spesifik lagi, sifir berapa dia lemah? Mungkin dia lemah sifir 8 dengan 12. Dan bila kita dapat benda ni, lemah sifir 8 dengan 12, tugas kita adalah untuk buat latih 2B untuk sifir 8 dengan 12. Sampai dia cekap. Jadi dia akan pergi ke atas balik kan. Sama juga, ini saya buat dengan saya punya bengkel sifir ataupun saya punya program matematik. Saya dapati pelajar-pelajar lemah sifir, bila saya gunakan cara ni, lebih cepat mereka tangkap juga. Apa yang nak belajar tu kan. Okey, so sekarang ni juga, ini soalan dia. Berdasarkan cerita purposeful training ni, yang pasal pingpong ni, cuba fikirkan tentang anak murid masing-masing. Anak murid kita cikgu, dekat mana kita boleh tackle part yang betul-betul dia lemah tu, yang betul-betul spesifik dia lemah tu. Sains contohnya, sains. Dekat mana dia lemah sebenarnya? Adakah dia lemah tentang menjawab soalan? Adakah dia lemah dekat bahagian menjawab fakta? Ataupun dia tak ingat fakta je? Fakta tak ingat langsung. Akibatnya nak jawab soalan kebat, tak boleh kan? Itu kita kena fikirkan. Okey, so sikit lagi ni. Bermaksud begini kita bukan target nak score A saja sebenarnya. Kita kena fikir value-nya ialah kuasai sifir 8 dengan 12 ni. Lebih spesifik. Alright, itu konsepnya juga. Konsep purposeful training basically begini masalah umum pergi pada masalah khusus, kemudian masalah lebih khusus, latih 2B hingga jadi rutin, jadi biasa saja. Right? Okey, boleh juga Right, itu dia juga tentang strategi mengajar. Kita ada masa sikit lagi juga kita ada masa sikit juga. Sekarang ni apa kita buat? Kita patah balik ke yang asal ni. Hari ni sempat lagi sikit saya terangkan pasal study skill pula juga. Study skill ni sangat penting, bukan untuk pelajar saja, untuk kita juga juga Ini motivation pelajar. Saya rasa kebanyakan guru dia faham konsep ni, tapi saya nak terangkan lagi sedikit juga saya skip je bagian ni. Ini ceritanya juga. Gambar ni Okey, soalan saya, gambar apa ni juga? Ada yang boleh teka gambar apa ni? Gambar kumbang ke? Ini adalah gambar kutu Lipas. Lipas, bukan lipas juga. Kutu. Lipas Gambar ini telah dibesarkan beribu-ribu kali ganda juga Ini adalah gambar kutu je. Gambar kutu. Kutu dekat haiwan. Kutu. Kutu, yes. Hilang. Kutu soalan, cikgu. Kutu makan apa cikgu? Kutu makan darah, isap darah. Makan darah, yes, exactly Kutu ni kelebihan dia. Kutu makan darah. Kutu makan darah, yes. Kutu ni kelebihan dia sangat kecil tetapi dia boleh melompat dengan sangat tinggi. Letak atas tanah, atas lantai, dia boleh melompat tinggi sampai pinggang kita. Sangat tinggi. 2 meter. Tujuan dia boleh lompat tinggi sebab apa? Dia nak melompat dekat haiwan supaya dia nak isap darah tu kan. Jadi, satu hari ada seorang saintis, dia cuba buat eksperimen. Dia nak cuba buat eksperimen, dia nak cuba ajar kutu ini supaya melompat rendah. Kutu lompat tinggi, dia nak ajar lompat rendah aja. Okey, persoalan. Macam mana saintis nak ajar kutu lompat tinggi ni supaya lompat rendah? Apa saintis nak buat agaknya? Tak dalam kotak. Yes. Cikgu-cikgu punya jawapan sangat bagus Tanya pelajar, macam-macam jawapan saya dengar. Ada kata potong kepala dia. Potong kaki dia. Ada pelajar kata apa? Ikat kaki dekat guli kata, biar berat sikit kan. Macam-macam idea Tapi yang kata dalam kotak ni betul. Apa saintis buat? Dia letakkan kutu ini dalam satu balang kaca Balang kaca begini. Letak saja, apa berlaku adalah kutu ni pun lompat keluar. Saintis balik ke dalam, dia lompat lagi keluar. Letak balik ke dalam, dia lompat lagi keluar. Persoalannya sekarang, macam mana saintis nak ajar supaya kutu ini lompat tak lebih balang kaca? Apa nak buat? Dia tak lebih balang kaca. Nak ajar dia. Apa yang patut saintis buat? Apa nak buat Ego? Tutup balang kaca. Tutup. Betul, tepat sekali Ego. Apa saintis buat? Dia pun tutup kaca ni. Bila tutup balang kaca, kutu ni lompat, langgar. Dia lompat, Mati. langgar. Dia lompat, langgar. Ini dipanggil sebagai kegagalan berterusan. Continuous failure. Selepas setengah jam, kutu ni masih melompat, tetapi belum sempat kena bertutup lagi, dia dah jatuh dah. Tak sempat kena bertutup, dia dah jatuh. Tak sempat kena bertutup, dia jatuh dah. Jadi bila saintis tengok begini, saintis kata, okey, dah jadi macam ni, dia nak buka penutup botol ni sekarang. Okey, sekarang, cuba teka, apa akan berlaku? Adakah kutu akan lompat keluar, atau melompat rendah itu? Kutu akan lompat rendah. Okey, sekarang begini
Kalau siapa yang ya saya tengok Lompat rendah. nampak gambar tak kan ni Oh, tak nampak gambar Okey. Siapa yang kata angkat lompat tinggi, angkat tangan angkat tangan kat kamera. Dan okey, siapa yang kata lompat rendah? Okey, ini jawapannya juga. Jawapannya ialah kutu ini akan lompat rendah sahaja. Okey. Sama mati tak boleh keluar dah. Okey, soalan saya. Kutu ni ada tak kebolehan untuk lompat lebih tinggi? Ada tak kebolehan tu? Ada. Ada, yes. Tapi Ada. tak lepas. Kenapa? Kenapa tak lepas? Sudah bagi kebiasaan bagi dia. Yes. Continuously. Continuously, yes. Ada kata dah penat semua tu kan. Kutu ni tak boleh lompat sebab lama-lama dia ingat kebolehan dia melompat setakat itu yang dia gagal tadi tu je. Dia Mental block. gagal, lama-lama dia ingat dia boleh melompat setakat itu saja. Anak murid sama juga Ayo. Anak murid kita yang lemah Yang lemah Mind setting. mind setting dia Anak murid kita yang lemah, dia bila exam matematik asyik dapat C. Asyik dapat C. Lama-lama dia kata, oh aku ni C. Tak payah belajar, memang dapat C punya kan. Dia tak nak bergerak dah. Padahal dia ada kebolehan ni. Bahayanya ialah mind setting yang kata mental ni panggil mental block Kadang-kadang kita silap, guru juga yang bagi dekat anak murid. Guru-guru bergurau kat contohnya kan. Alah awak ni, orang macam awak ni bukan ada harapan pun. Kita bergurau je kan. Gurau apa dia. Itu yang bahaya juga Jadi untuk ini cikgu, untuk konsep ni saya nak terangkan lebih lanjut, ini konsep untuk manusia. Pernah dengar tak kisah ni? The 4-minute mile. Lari satu batu dalam masa kurang 4 minit. Dalam dunia psikologi ini sangat popular Ramai pakar psikologi akan cerita benda ni Kisahnya begini untuk pengetahuan dahulu, satu batu sama dengan 1.6 km siapa yang pernah pergi stadium ini? Stadium, cuba teka. Satu pusingan ni biasanya berapa ratus meter satu pusingan ni? Siapa tahu? Berapa ratus meter? Berapa ratus? 400. 4 sekali betul 400 Satu pusingan 400 bermaksud 4 pusingan 1.6 km Jadi lari satu batu dalam masa kurang 4 minit bermaksud lari 4 pusingan dalam masa kurang 4 minit boleh ke tak boleh katanya? Kalau kita sekarang boleh tak katanya? Saya kan, kalau saya lah bukan 4 pusingan. Boleh. 4 pusingan boleh tentu je. Yes, ini part yang menariknya. Benda ni bertahun-tahun lamanya orang kata sangat mustahil untuk dilakukan. Mind setting. Mind setting ni kan, mustahil. Dan lebih teruk lagi, sudah beribu-ribu orang atlet cuba pecahkan rekod ni. Tidak berjaya Dia tak boleh nak lari 4 pusingan kurang 4 minit. Sebab kena lari dengan sangat laju kan. Dan lebih buruk lagi, doktor-doktor pula kata memang mustahil. Doktor kata apa? Kenapa tak boleh? Sebab dia kata otot-otot manusia tak cukup kuat. Tulang tak cukup panjang. Macam-macam lah alasan dia kan. Bila semua orang percaya tak boleh buat, tak ada seorang pun boleh buat Tiba-tiba, satu hari, pada tahun 1954, ada seorang lelaki namanya Roger Bannister. Dia ni adalah seorang bekas atlet, seorang doktor dan juga seorang pensyarah. Dia tak percaya benda ni, dia nak cuba pecahkan rekod tersebut. So apa dia buat? Setiap hari, masa rehat, makan tengah hari tu kan. Dia makan tengah hari sekejap, lepas tu selama 2 tahun makan tengah hari tu, dia makan sikit je, lepas tu dia praktis selama 2 tahun. Berlari, masa lunch break itu. 2 tahun dia praktis untuk pecahkan rekod ni. Akhirnya, pada 6 hari bulan 5, 1954, Roger Bannister berjaya pecahkan rekod tersebut. Dia lari 4 pusingan dalam masa 3 minit 59 saat. 1 saat je pecah 1 saat saja. Tapi sebenarnya, ini tidak mengejutkan. Yang lebih mengejutkan adalah, setahun kemudian, ada 37 orang yang berjaya buat itu. Setahun kemudian. 2 tahun kemudian, 300 orang berjaya. Dan sekarang ni, benda ni orang tak heran lagi dah. Dah benda biasa je kan. Persoalannya, kenapa Kenapa? Tadi semua orang kata tak boleh, mustahil, susah semua tu. Tiba-tiba, bila Roger Bannister berjaya buat sahaja, semua orang boleh buat. Kenapa katanya? Ada yang sebut tadi kan jawapan dia kan? Kenapa? Mind setting. Yes, exactly. Ini semua bermula daripada kita punya minda juga It's all in our mind. Mindset. Tepat sekali cikgu. Jadi percaya atau tidak, anak murid kita, bagi dia berjaya, first sekali cikgu, yang paling penting sekali, mindset dia cikgu. Mindset dia salah, habis masalah cikgu. Yang tak pandai dia, habis betul tak pandai. Kan? Ada anak kita cikgu.
ada anak kita yang lag, lambat berkembang sikit kan. Ada tak kan dia? Masa darjah 1 tak pandai, 2 tak pandai, tiba darjah 6 jadi pandai. Ataupun sekolah rendah lembab je nampak. Masuk sekolah rendah ini ramai juga Tapi dengan syarat. Syaratnya masa dia tak pandai tu, kita jangan rosakkan minda dia. Kan sini dia tak pandai, kita kutuk dia. Alah awak ni, tengok abang awak lagi pandai pada awak kan. Kita buat perbandingan begitu, kita rosakkan motivasi dia. Walaupun dia late bloomers, masuk sekolah menengah, dia takkan pandai dah. Sebab dia dah ada mental block dalam kepala dia. Bahayanya, cikgu, kalau saya buat program ibu bapa, saya selalu ingatkan ibu bapa bergurau dengan anak-anak, hati-hati. Walaupun gurauan kelakar-kelakar kan. Anak perempuan kita bergurau dengan dia. Alah, hidung awak ni kemik lah, pipi tembam sangat lah. Kan? Gurau je kan. Tapi gurauan tu, melekat dalam kepala dia. Akibatnya dia membesar, dia tengok cermin, dia akan teringat, dia tak ingat apa mak dia cakap. Tapi dia percaya apa yang dia dengar tu kan. Itu dia rasa rendah diri Itu bahayanya juga. Right? Okay, so sekarang ni, cikgu, harapannya begini cikgu. Dengan anak murid, ingat konsep yang prinsip mengajar tadi tu. Right? Prinsip mengajar. Bila kita ajar anak murid, dia tak faham, kita ubah cara kita mengajar. Dalam masa sama, kita jaga minda dia, jaga mind setting dia. Right? Itu konsepnya lah Okay, so cikgu, itu ceritanya. Kita sudah sampai hampir dah nak habis program kita hari ni cikgu. Saya bagi preview sikit untuk esok. Cikgu. Esok, guru-guru yang datang hari ni, memori okey tidak katanya? Okey. Okey Okey. Secara online semua berani jawab je Kalau depan saya buat secara terbuka, tak ada seorang berani jawab. Saya tanya, siapa yang bagus memori? Semua diam je kan. Aku kena uji Dah tak okey memori. Memori okey Dah tak okey. Dah tak okey dah. Yes. Sekarang ni cikgu, kalau cuba search dekat Google, ada satu masalah yang dinamakan sebagai digital dementia. Masalah lupa disebabkan oleh digital punya teknologi Manusia sekarang cikgu, sibuk dengan handphone kan. Asyik sibuk dengan handphone, semua benda dia letak kat handphone, dalam kepala dia tak ada apa-apa dah cikgu. Depan saya ni, siapa yang masih hafal sekurang-kurangnya 10 nombor handphone? Ada tak? Oh my god. Tak sampai. Ada. Ada bagus. Ada. Siapa dekat sini ingat semua nombor akaun bank dia? Ingat, tak ingat. Ingat 2 je. Ni kan? Saya ingat. Siapa dekat sini ingat semua nombor MyKid anak-anak ada? Anak 3 boleh ingat lagi. Ingat. Anak seorang je ingat lagi. Ada yang tanya saya, Encik Osman, kenapa nak ingat? Penting ke? Kan boleh simpan dalam ni je kan? Ini masalahnya. Bila semua simpan dalam ni kita tak guna dah itu. Dia tak guna, dia akan mula hilang. Macam otot tubuh kita angkat berat, lama menjadi kuat kan? Bila kita tak angkat berat dah, dia akan jadi lemah balik. Cikgu-cikgu kat sini, bila pergi ke shopping complex yang besar-besar, airport contohnya, bila kita parking, hafal parking ke ambil gambar? Hafal parking. Dua-dua sekali. Jarang kita tengok. Kebanyakan cikgu sampai kat parking je, cepat-cepat Ambil gambar. Ambil gambar tiang tu kan. Patut. Tak ada pernah lupa parking. Okay, so sekarang cikgu. Miss call. Kita tentang memori, tapi hari ni saya bagi dia punya preview. Ini preview dia cikgu memori skill ni. Preview dia begini. Untuk menghafal sebenarnya kita ada 3 R cikgu. 3 R. R yang pertama dinamakan register. Register bermaksud kita baca, kita perasan ke atas kepala. Tapi lagi ingat untuk ingat dia ada step yang kedua dinamakan sebagai retention. Kita buat sesuatu baru kita ingat. Dan akhir sekali dalam exam bila kita cuba ingat balik apa kita dah belajar, ini sebagai recall. 3 benda juga Okey, sekarang saya tutup cikgu. Saya tutup 3 benda ni. Cuba ulang balik yang 3 tu. Apa 3 R tu cikgu? Cuba ulang balik. Register, retention, recall. Recall. Register, retention, recall. Okey, tanya. Dapat A cikgu. Okey, sekarang begini. Ini konsep asas dia. Contoh dia kata macam ni Bayangkan kita pergi ke airport nak simpan barang dekat luggage punya store ni kan. Kita simpan barang kat sini. Bila kita dah register kat sini, kita simpan barang, dia akan simpan dalam kotak-kotak yang disediakan ni kan. Disediakan. Kemudian dah habis kita simpan 2-3 hari, kita datang balik untuk collect balik kita punya barang tu. Itu konsepnya. Bila kita simpan barang kat sini, ini dinamakan sebagai register cikgu. Letak kat kaunter dia kan. Kat kaunter. Kemudian dia akan letak dalam tempat yang sesuai.
ini dinamakan sebagai retention. Dekat kotak-kotak ni pula ada nombor-nombor masing-masing kan. Supaya mudah kita retrieve balik nanti kan. Dan akhir sekali, dah habis masa, kita datang balik, kita minta balik kita punya barang tu, itu dinamakan sebagai recall. Ini konsep perumpamaan dia juga Jadi, ini soalan dia. Bila kita lupa tu sebenarnya bagaimana kan lupa tu? Register ke, retention ke, recall? Lupa tu apa sebenarnya? Recall. Yes, exactly. Lupa adalah recall juga Kita cuma recall tepat. Sebab apa? Disimpan dengan tak betul dalam kepala kita ni kan. Okey, perasan tak? Lupa ada dua jenis. Yang pertama, dipanggil, recall Yang pertama dinamakan sebagai ingat-ingat lupa. Ingat-ingat lah. Lupalah, tak ingat sangat kan? Ataupun tak ingat langsung. Kita jumpa orang jumpa kita, dia salamkan kita, dia tanya, tak ingat ke siapa saya? Dia tengok muka dia, tak ingat langsung. Ataupun ingat-ingat lupa. Macam mana nampak lah muka awak ni kat mana ingat Kan? Ada macam tu Okey. Tidak ingat langsung selalunya masalah dekat register tu. Contohnya kita hilang kunci. Kunci rumah hilang, tak ingat langsung kat mana dah. Sebabnya adalah kita tak register. Kita balik rumah, otak dekat dapur ni. Tangan, kunci, letak atas meja. Kita tak ingat langsung kita letak atas meja tu kan. Akibatnya, kita cuma ingat yang dapur tu je lah. Right? Ataupun disimpan kat tempat yang pelik-pelik tu kan. Register ni, biasanya, kita tak berikan perhatian. Anak murid, dia tak ingat langsung apa kita ajar, selalunya sebab masa kita mengajar, dia tak beri perhatian. Dia sibuk tengok kawan dia kan. Sibuk ikat tali kasut lah, asap pensel lah. So, dia tak register. Retention, selalunya masalah, contohnya masa baca buku tu. Buku dah baca tapi tak ingat kan. Ini masalah retention Jadi, ini konsep dia. Memory is something that you do, not something that you have. Bila ada cikgu kata, alah Cik Osman, saya ni memori memang lemah lah. Otak saya memang lemah sikit. Itu salah juga Memori bukan benda yang kita ada. Kita kena buat sesuatu. Contohnya, perumpamaan dia, kalau saya bagi pada pelajar, saya kata, kalau kita ada nampak sayur-sayur ni, kita nak makan sayur campur. Boleh tak kita makan dengan cara tengok saja sayur tu? Tak boleh Dia kena buat something dulu kan. Do something, baru dia jadi sayur campur tu. Nak belajar, tengok je buku tu. Nak menjadi dia kena do something, buat sesuatu, barulah kita boleh ingat dan skor A. Jadi, esok, sesi kita, cikgu, kita nak belajar pasal konsep ni. Saya skip ni. Saya akan perkenalkan tentang konsep ni, cikgu. Ini adalah pertandingan memori dunia. Right? Dilakukan seluruh dunia. Diasaskan oleh Tony Buzan, cikgu. Tony Buzan ni kalau siapa kenal, dia yang mencipta mind mapping itu kan. Sudah meninggal dunia juga dia meninggal dunia tahun lepas, bulan April. Ni bulan April kan. Setahun dah Tony Buzan ni dia buat pertandingan ni. Dia ceritakan rupa-rupanya dalam pertandingan tu cikgu, antara aktivitinya ialah salah satu acaranya dia kena hafal daun teruk ni. Daun teruk satu deck ni kena hafal dalam masa 1 minit sahaja. 1 minit dia kena hafal mengikut turutan yang betul. Selalunya jangan kata satu deck, 10 kepingkat pun kita tak ingat cikgu. Dan lebih menarik lagi, kena hafal nombor cikgu. Nombor ni banyak-banyak ni kena hafal dalam masa 1 minit sahaja. Itu nombor ni cikgu. Dalam masa 1 minit, berapa banyak dia boleh hafal agaknya nombor-nombor depan cikgu ni? Ada tak satu baris penuh? Dapat tak 1 minit? Satu baris penuh? Tak dapat dengan guru-guru sekarang ni, yang dapat hafal 5-6 digit saja pun ada ni. Pakar memori dunia, dia boleh hafal semua nombor ni daripada atas sampai bawah ni dalam masa 1 minit saja. Dan boleh ingat balik, dia boleh ingat balik depan ke belakang, belakang ke depan. Dia boleh baca belakang, depan ke belakang ni dan juga belakang ke depan, mengikut turutan yang betul. Jadi, apakah rahsianya? Dia kata, rahsianya ada dua cikgu. Yang pertama rahsianya ialah mereka hafal gambar. Yang kedua rahsianya ialah mereka hafal dalam bentuk cerita cikgu. Ini dua yang saya akan ceritakan esok cikgu Konsep macam mana nak hafal benda dalam bentuk gambar dengan cerita. Sebagai contoh, ini soalannya gambar ni. Apabila saya sebut perkataan kucing, mana lebih mudah ingat cikgu? Tulisan ke gambar? Gambar Bila sebut kucing, kita terbayang tulisan kucing ke terbayang gambar kucing ni? Gambar kucing Jadi bermaksud, dia punya pengajarannya dia kata, bila kita nak hafal, tukarkan fakta dalam bentuk tulisan yang suka dihafal ke dalam bentuk gambar itu. Ada fakta dalam bentuk tulisan, nak ingat, tukar bentuk gambar. Lebih mudah kita ingat. Saya akan bagi contohnya esok juga tapi yang sebelum tu, saya bagi yang kedua dulu. Ini untuk contoh esok juga Cerita ni, biasanya kalau kita nak hafal, 5 kata kunci begini Arnab, baju kurung, nasi lemak, batu bata, sekolah. Cara lama hafal, kita akan ulang banyak kali dah. Kita akan baca, Arnab, baju kurung, nasi lemak, batu bata, sekolah. Arnab, baju kurung, nasi lemak. Ulang banyak kali, mungkin ingat.
mungkin tak ingat. Cara paling bagus nak hafal adalah dengan buat cerita je. Buat cerita yang mengaitkan kelima-lima kata kunci ni. Siapa nak? Pergi sekolah, pakai baju kurung. Oh sekejap. Mengikut turutan yang betul. Arnab, baju kurung, nasi lemak, batu-batu sekolah. Dia kena ikut turutan. Arnab pakai baju kurung. Kurung, betul. Lagi. Anak pakai baju kurung, makan nasi lemak. Nasi lemak. Duduk di batu-batu sekolah. Ada dekat sekolah. Yeah. Orang dewasa je tu, kita buat cerita memang skema sikit je sebab kita gunakan logik je logik. Pelajar-pelajar buat cerita gila-gila sikit. Ini contoh cerita pelajar je tu. Macam cerita ni. Ya? Ada seekor Arnab pakai baju kurung sambil memegang sepinggan nasi lemak. Tiba-tiba ada batu-batu di sebelah anak tersebut. Itu belakang batu-batu tetapi dia bisa langsung. Okey. Ini cerita je tu. Dan lagi kita gabungkan dengan gambar. Gambar macam cerita lagi kuat. Ini gambar ni. Bayangkan nampak macam main-main saja tetapi siapa buat jangan cuba ikut Okey, jadi esok insya-Allah masa kita bercerita lagi. Ingat kita beri apa untuk anak-anak belajar pada anak-anak, belajar pada anak murid kat sekolah ni juga Okey. So, tutup. Ni B, ni B. D pusing sana. Macam A tapi panjang. So, jam saya sudah menunjukkan pukul 12.05 minit. Saya bimbang juga cikgu-cikgu ada apa ke tulang kan. Setakat hari ni cikgu ada macam baru tak agaknya? Ada banyak. Ada insya-Allah Okey. Siapa yang berminat tahu lebih lanjut, esok akan kita ataupun nak lagi bagus cikgu, boleh follow saya dekat Facebook dekat Facebook ataupun dekat saya punya Telegram. Saya punya Telegram channel tu saya letakkan tip-tip belajar jugalah. Boleh baca dengan cara cuma sahaja. Okey. So saya rasa untuk saya habis di sini saja. Saya serahkan kepada Cik Puan Nora Syikin untuk teruskan. Bye. Cepat D-I. N. Hello, test. Okey, terima kasih kepada Encik Osman di atas perkongsian tadi. Okey, semoga para guru-guru dapat menerima ataupun menimba ilmu barulah pada hari ini. Okey, kalau cikgu ada persoalan ke apa, boleh ni lah kongsi dekat chat dekat sebelah kiri tu. Boleh chat kat situ lah. Kalau mungkin segan nak berkongsi suara ke. Ni kalau B macam ni, kalau okey, so kalau ada persoalan boleh ni kot. Boleh kat sini. Encik Osman pun boleh baca lah. Apa chat tu. Mungkin boleh terus ada yang tengah mengajar tu. Satu main bola, kenapa? Oh, sikit rasanya tengah masak tu. Tak respon. Okey, Munir. Itu dia. Cikgu. Saya ke toilet sekejap. Okey, terima kasihlah kita ucapkan kepada Encik Osman bin Affan di atas tips dan perkongsian yang dikongsikan tadi. Dan kita harapkan cikgu dapat manfaatkanlah apa benda tips yang Encik Osman share tadi. Okey, setakat hari ni je lah sesi kita pada hari ni dan kita akan bersambung pada hari esok jam 11 pagi. Dan kita minta cikgu untuk klik join meeting yang sama ni lah untuk kita pergi ke meeting vision ni. Okey, setakat ni je lah. Cik Osman ada apa-apa lagi nak cakap? Kalau tak kita dah boleh dah selesai dah. Kita jumpa esok. Sesi pada hari ni. Tak ada sesi soal jawab. Adakah cikgu-cikgu yang nak bertanya? Rasa macam tak ada. Okey. Esok-esok rasanya nak dengar lagi. Kita jumpa besok. Okey, kita jumpa besok ya. Terima kasih banyak untuk hari ini. Sama-sama. Okay, Assalamualaikum.